Okey, hari ini kita sambung subtopik yang seterusnya 4.4. Okey, hari ini kita nak tengok tentang kelapa sawit. Okey, kenapa kita nak fokus pada kelapa sawit? Sebab Malaysia adalah antara pengeluar utama minyak sawit dunia. Dan kita dah tahu dah kemarin lemak dia ada dua jenis tepu dan tak tepu. Jadi sawit ni adalah minyak yang jenis lemak tidak tepu. Okey, dalam satu topik ni, pertama sekali kamu kena tahu bahagian-bahagian buah kelapa sawit. Kalau kamu tengok rajah tu, keratan rentas buah kelapa sawit ni, dia ada 3 bahagian. Bahagian yang berwarna putih yang tengah tu, itu adalah bahagian isi rong ataupun kernel. Okey, dan di sekeliling bahagian isi rong tu pula yang berwarna gelap tu, itu adalah bahagian tempurung. Dan bahagian paling luar itu adalah bahagian sabut ataupun dikenali juga bahagian mesokarp. Okey, tapi kamu jangan terkeliru dengan kelapa biasa tu, sebab kalau sawit, bahagian yang paling banyak mengandungi minyak adalah di bahagian sabut, dan ada sedikit sahaja di bahagian isi rong. Okey, jadi kamu kena tahulah keratan rentas bahagian-bahagian buah sawit. Okey, seterusnya dalam subtopik ni, kamu kena tahulah apakah kebaikan buah sawit ni. Antaranya ia mengandungi beta karotin. Selalunya buah sawit ni dia berwarna jingga. Sama juga dengan sumber makanan lain seperti carrot ataupun buah oren yang berwarna jingga tu. Semua tu kita katakan dia mengandungi beta karotin. Beta karotin ni sebenarnya adalah pigmen jingga. Jadi disebabkan sawit ni berwarna jingga, jadi dia juga mengandungi beta karotin yang baik untuk kita punya sistem imun, dan banyak lagi lah kamu baca dalam slide ni. Okey, selain tu juga dia mengandungi vitamin A dan vitamin D sebagai antioksidan, dan juga dia mengandungi kolesterol yang rendah. Kolesterol yang rendah ni maknanya dia adalah lemak jenis ketumpatan rendah. LDL tu maknanya low density, dia punya ketumpatan rendah. Lemak baik adalah lemak yang mempunyai ketumpatan yang rendah, ataupun mengandungi tahap kolesterol yang rendah, ya. Itu dari segi kebaikan minyak sawit, mengandungi beta karotin, vitamin, dan dia ada mengandungi kolesterol yang rendah. Okey, sekarang ni kita nak fokus pula pada bagaimana kita nak ekstrak ataupun bagaimana kita nak dapatkan minyak kelapa sawit. Okey, dia ada 6 peringkat. Pertama dipanggil peringkat pensterilan, kedua penanggalan, ketiga pencernaan, keempat pengekstrakan, kelima penurasan, dan last sekali yang keenam adalah penulinan. Dan kamu kena ingat macam yang saya cakap tadi, 2 bahagian sahaja yang mengandungi minyak, iaitu di bahagian sabut, yang paling banyaklah di sabut, dan yang kedua adalah di bahagian isi rong dia. Okey, sekarang ni kita tengok slide yang seterusnya. Apa yang berlaku, macam mana kita nak lakukan pensterilan ni. Untuk sterile ataupun untuk membasmi mikroorganisma pada sawit ni, selalunya kita akan guna steam yang panas ataupun wap yang panas. Okey, bila kita panaskan, steamkan buah sawit ni, selalu kita steamkan sekali dengan tandan dia sekali. Jadi bila dia dah terkena steam panas tu, jadi mudahlah kita ke peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat penanggalan. Maknanya kita nak pisahkanlah buah sawit tu daripada tandan dia. Okey, kita sebenarnya nak buah dia saja, ya. Okey, peringkat yang ketiga adalah peringkat pencernaan. Okey, peringkat pencernaan ni adalah peringkat di mana kita macam cakap mudah dia, kita nak lumatkanlah buah sawit tu, sebab dia dah lembut bila dia dah kena steam panas tadi. So senanglah untuk kita melumatkan buah sawit tersebut, dan juga mengasingkan sabut tu daripada bahagian
isi rong dia ya, sebab kita nak bahagian isi rong dia saja dan juga bahagian sabut. Tempurung kita tak nak. Okey, selepas habis 3 peringkat penstilan, penanggalan dan pencernaan ni, kita tengok yang belah warna hijau ni dulu, iaitu usus pada bahagian sabut dia. Lepas kita dah lumatkan dia, dah cernakan dia, kita akan ekstrak sabut tu. Okey, ekstrak ni cakap mudah dia, kita perah dia. Kita perah, tapi kalau dalam industri sebabkan banyak, so kita akan perah dia atau tekan dia dengan menggunakan pump hidrolik supaya dia betul-betul keluarlah semua minyak tu. Selepas peringkat pengekstrakan, dia akan ditapis ataupun dituras untuk asingkanlah kekotoran yang ada dalam minyak tu. So kita akan turas dia. Dan last sekali kita akan tulinkan. Okey, masa peringkat ni pun kita akan steamkan dia sekali lagi, dan kita juga akan meletak karbon aktif supaya untuk menyah warna minyak sawit. Sebab tu kalau kamu pergi kat pasar raya, kalau kamu tengok minyak sawit yang dijual, antara satu produk dengan satu produk, warna dia tak sama. Kadang-kadang kamu tengok ada yang warna jingga dia agak terang, ada yang warna jingganya agak jernih. Sebenarnya bergantung kepada karbon aktif yang digunakan. Kalau banyak karbon aktif digunakan, warna dia akan lebih terluntur. Sebenarnya minyak sawit yang original, kalau kita tak lunturkan dia, dia memang berwarna jingga agak gelap. Okey, kalau kamu tengok yang bahagian warna merah tu, itu adalah pada bahagian isi rong. Okey, lepas kita cerna, kita akan uapkan lagi, steamkan lagi, sebab bahagian ni dia agak keras, dia tak macam sabut. Lepas tu barulah kita ekstrak ataupun kita perah dia, dan last sekali kita akan tapis dia. Ya. Okey, itu secara ringkas macam mana peringkat-peringkat penghasilan minyak sawit. Okey, seterusnya kita nak tengok pula apakah kegunaan minyak sawit. Okey, daripada slide ni kamu akan nampaklah boleh membuat minyak masak, boleh buat margarin, boleh buat susu sejat, coklat, sabun, lilin, alat-alat kosmetik dan sebagainya. Okey, itu antara kegunaan minyak sawit. Dan seterusnya saya nak sentuh sikit tentang beberapa agensi yang terlibat dalam industri sawit ni. Antaranya adalah MARDI. MARDI ni lebih kepada menjalankan penyelidikan lah. Contohnya bagaimana nak hasilkan baka sawit yang bermutu, bagaimana nak hasilkan baka sawit yang tahan penyakit, tahan cuaca dan sebagainya. Itu adalah tugas MARDI. Dan yang selain daripada tu, FELDA. FELDA ni lebih kepada proses penanaman lah. Penanaman secara berkelompok dan dalam satu kawasan yang luas lah. FELCRA pun dia lebih kurang macam FELDA juga. Dia pun fokus kepada proses penanaman. Okey, samalah juga dengan PORIM, pun adalah antara agensi yang terlibat dalam industri sawit. Okey, last kali cikgu nak sentuh tentang baka sawit yang banyak ditanam di Malaysia ni, iaitu jenis Tinera. Tinera ni sebenarnya adalah hasil kacukan Dura dengan Pesifera. Kalau kamu tengok yang Dura tu, dia punya bahagian kernel ataupun isi rong dia agak besar, tapi sabutnya nipis. Tapi kalau Pesifera pula, sabut dia sangat tebal, tapi bahagian isi rong dia pula terlalu kecil. Jadi bila dikacukkan dua baka ni, terhasillah satu baka baru Tinera yang cirinya adalah di antara ciri Dura dengan Pesifera ni, yang mempunyai kernel yang agak besar juga dan sabut yang agak tebal. Kebanyakan yang kita tanam di Malaysia adalah dari benih yang Tinera ni. Okey, cikgu rasa cikgu berhenti setakat ni dulu. Nanti kita sambung lagi.